Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam 74,809 pemeriksaan telah pun dilakukan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 5,139 pasaraya, 5,029 restoran, 885 penjaja dan 1,563 kilang serta 3,946 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,103 terminal pengangkutan darat, 221 terminal pengangkutan air dan 111 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 26,558 kenderaan persendirian, 2,945 kenderaan awam dan 1 vessel. Turut diperiksa adalah 3,022 pasar awam, 4,138 tempat ibadah, 1,583 tempat riadah dan 600 tapak binaan. Sebanyak 3,833 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 19,896. Pihak berkuasa, seperti yang saya sebutkan sentiasa, akan mengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapa sahaja yang tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan. Semalam, PDRM telah menahan 142 individu di atas kesalahan melanggar SOP, yang mana 124 individu telah direman, 3 individu dijamin polis dan 15 individu diberikan kompaun oleh polis. Bermakna mulai semalam kompaun telah mula dikeluarkan oleh pihak polis. Saya dah beritahu bahawa pihak polis jika memulakannya dengan nasihat dan amaran, saya dah katakan bahawa mesyuarat khas menteri-menteri telah pun memberi kuasa kepada pihak polis untuk mengambil tindakan undang-undang, bermakna kompaun telah pun mula dikeluarkan. Dan setakat ini mungkin belum ada lagi yang dihadapkan ke mahkamah, tetapi saya percaya mungkin selepas ini akan adalah mereka yang dihadapkan ke mahkamah di atas kesalahan melanggar SOP. Sebab itulah saya amat berharap supaya semua rakyat kita patuh kepada setiap peraturan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jangan ada anggapan mengatakan bahawa pihak polis akan membiarkan saja pelanggaran ini tanpa tindakan undang-undang dan sebagainya. Jangan ambil kesempatan daripada tindakan awal polis yang hanya menasihat, yang hanya memberikan amaran. Tapi seperti saya sebutkan tadi, pihak polis telah pun bertindak melebihi daripada amaran dan juga nasihat, kerana sudah ada yang diambil tindakan undang-undang bermula dengan 15 individu yang dikeluarkan kompaun terhadap mereka. PDRM dan ATM akan membuat rondaan
terutamanya ketika hari perayaan. Jadi bermakna bila balik kampung, ramai yang menganggap hari raya, takkanlah polis nak mengawal rumah mereka. Betul? Tak mungkin setiap rumah akan dikawal. Tetapi saya dimaklumkan tadi oleh Ketua Polis Negara bahawa sewaktu perayaan pihak polis akan meronda di setiap kawasan, dan jika didapati banyak kenderaan di luar rumah, mereka akan menyemak kediaman yang berkaitan dari segi jumlah yang berada di dalam rumah yang berkaitan. Jadi kalau banyak kereta, berkemungkinanlah ramai orang. Jadi pihak polis akan menyiasat lebih lagi berapa jumlah yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi saya nak beri ingatan ini bahawa pihak polis dan Angkatan Tentera telah pun bersetuju untuk bergerak sewaktu hari raya pertama dan juga hari raya seterusnya bagi memastikan SOP dipatuhi. Mengenai sekatan jalan raya, semalam pihak polis mengadakan 149 sekatan jalan raya, terutamanya yang merentas negeri. Dan mereka telah memeriksa sebanyak 250,891 kenderaan. Saya menjangkakan tak banyak kenderaan yang nak merentas negeri. Rupa-rupanya sangkaan saya silap sekali lagi hari ini. Kerana semalam sebanyak 1,633 kenderaan yang cuba merentas negeri untuk pulang ke kampung. Bertambah lagi lah, raya dah dekat, bertambah lagi lah agaknya. Jadi kenderaan ini telah pun diarahkan untuk berpatah balik oleh pihak polis. Maknanya semakin hari semakin bertambah, semakin dekat raya semakin bertambah. Dan pihak polis masih lagi bertimbang rasa untuk tidak mengenakan kompaun dan lain-lain tindakan. Saya percaya akhirnya pihak polis pastinya akan mengenakan tindakan undang-undang yang lebih keras lagi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa SOP rentas negeri adalah sama. Tidak ada perubahan. Iaitu tidak boleh merentas negeri kecuali kes-kes kecemasan atau kerja. Dan kebenaran rentas negeri hanya boleh diberikan oleh pihak polis. Jadi sesiapa yang ingin merentas negeri kerana ada kecemasan, keluarga sakit, ada kematian dan sebagainya, boleh ke balai polis yang berdekatan untuk mendapat kebenaran. Itu saja kebenaran untuk rentas negeri. Selain daripada itu, rentas negeri tidak dibenarkan. Ini bukan saja untuk laluan darat, tetapi juga laluan udara. Bermakna rentas antara negeri di dalam Semenanjung juga tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran polis. Begitu juga rentas negeri daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak juga tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran polis. Jadi saya ingin menasihatkan kepada mereka yang berniat untuk rentas negeri melalui udara, sebelum beli tiket pesawat, minta kebenaran daripada polis dulu. Saya takut selepas mereka beli tiket, tidak ada kebenaran daripada polis, mereka mungkin akan disekat untuk terbang, ataupun di sekatan jalan raya berhampiran dengan lapangan terbang, mereka diarahkan patah balik oleh pihak polis. Jadi akhirnya mereka yang terpaksa menanggung kerugian kerana membeli tiket dan akhirnya tidak mendapat kebenaran daripada polis untuk terbang merentasi negeri. Bagi penerbangan ke Sabah dan Sarawak,
penumpang-penumpang ke Sabah dan Sarawak yang mendapat kebenaran polis. Yang tak dapat kebenaran polis memang tidak dibenarkan. Yang dapat kebenaran polis sekalipun, mereka akan disaring sejurus tiba di lapangan terbang negeri masing-masing. Jadi mereka akan disaring, membuat swab test sampai tibanya di negeri masing-masing. Yang positif akan dihantar ke hospital dan yang negatif akan dibenarkan pulang ke rumah, tetapi wajib untuk membuat kuarantin kendiri di rumah masing-masing. Dia kena buat self quarantine di rumah masing-masing. Bagi Sarawak, walaupun selepas negatif kali pertama, selepas tiba, apabila pulang ke rumah, hari ke-10 mereka akan dibuat swab test kali kedua di Sarawak. Jadi ingin ditegaskan bahawa mereka yang pulang ke rumah tetapi gagal mematuhi arahan untuk membuat kuarantin kendiri tersebut boleh diambil tindakan undang-undang oleh pihak kerajaan. Walaupun ini merupakan penumpang biasa, tidak termasuk pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar saya dah sebutkan semalam, mereka boleh pulang kerana Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kerajaan Negeri telah pun bersetuju dengan SOP-SOP yang telah pun dikeluarkan oleh ketiga-tiga kementerian dan juga kerajaan negeri ini. Saya ingin menyebut tentang berita palsu. Seperti yang saya katakan bahawa kerajaan memandang serius kepada berita palsu, dan sehingga 19 Mei 2020 sebanyak 265 kertas siasatan telah pun dibuka oleh PDRM dan SKMM yang berkaitan dengan berita palsu mengenai COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 178 masih dalam siasatan, manakala 30 telah pun didakwa di mahkamah. 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Jadi orang ramai, rakyat semua diminta berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya, dan digalakkan supaya menyemak kesahihan berita melalui portal sebenarnya.my. Seperti yang saya sebut selalu dan masih saya ingin ingatkan juga hari ini, pihak PDRM dan SKMM akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu. Oleh itu, semak dulu sebelum kongsi. Mengenai operasi sanitasi awam, Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 6,640 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon, termasuk di 78 zon kuning dan merah, dan sebanyak 10,247 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 92 operasi sanitasi meliputi 34 zon merah dan kuning di 12 negeri, termasuk 19 operasi di Sabah, 16 operasi di Sarawak, 12 operasi di Johor dan 11 operasi di Kedah. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga 8 pagi 19 Mei, sebanyak 256 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 245 pada hari sebelumnya, yang mana 17,482 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 583 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air
dan di kuarantin wajib. Bila saya sebut seramai 543 rakyat Malaysia pulang tu, termasuklah daripada Singapura sebenarnya. Ya, sebab itu nampak ramai tu. Seramai 38,133 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 29,819 telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, semalam KPT telah menghantar pulang 418 pelajar IPT ke kampung halaman masing-masing melalui 3 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Miri, Bintulu dan juga ke Sibu. Jadi daripada 27 April 2020 sejak bermulanya penghantaran pulang sehingga semalam, KPT telah pun menghantar pulang 49,437 pelajar ke pangkuan keluarga masing-masing. Cuma hari ini tiada pergerakan pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. Hari ini mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP telah menerima permohonan daripada Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican untuk memberi kelonggaran khas bagi program Road to Tokyo 2020. Jadi mesyuarat telah bersetuju untuk memberikan kelonggaran khas yang melibatkan 265 individu termasuk 57 atlet bagi persiapan dan sesi latihan untuk persediaan ke Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik di Tokyo, Jepun. Sesi latihan ini akan dijalankan di 3 kem latihan berpusat yang telah ditetapkan. Jadi maknanya walaupun ada 265 individu, tetapi bukan mereka dikumpulkan setempat, tapi dipisah-pisahkan ke 3 kem latihan, iaitu di Kompleks Sukan Bukit Jalil yang melibatkan 181 individu, di Akademik Badminton Malaysia di Bukit Kiara 56 individu dan juga program latihan perahu layar kebangsaan Langkawi di Langkawi 28 individu. Dan kem latihan berpusat ini akan bermula pada 1 Jun hingga 30 Jun 2020 sebagai fasa pertama. Dan SOP-nya amat ketat sekali, iaitu pada hari pendaftaran untuk memulakan latihan, mereka mesti menjalani saringan kesihatan, iaitu swab test semua. Yang negatif saja yang boleh memulakan latihan, yang positif dihantar ke hospital. Dan KBS akan menggunakan pendekatan quarantine approach selama 30 hari tersebut, iaitu apabila mereka masuk ke pusat latihan, mereka tak boleh keluar lagi. Mereka seperti di kuarantin wajib lah. Masuk tu terus tinggal ke situ bersama dengan kumpulan mereka, tidak boleh keluar. Dan 1 bulan dari segi kesihatannya, Kementerian Kesihatan bersamaan dengan 2 kali tempoh incubation period 2 kali. Jadi kalau sebulan tu, kalau tak ada gejala, seolah-olah dianggap sebagai mungkin boleh dianggap sebagai bersih daripada jangkitan COVID-19. Walaupun inkubasi selama 2 bulan, tetapi sebelum mereka keluar tamat latihan, sekali lagi mereka akan dibuat saringan swab test sebelum mereka keluar. Dan sewaktu latihan pun penjarakan sosial tetap diadakan.
tetap dilaksanakan. Jadi sebab itu saya katakan bahawa dari segi SOP-nya masih mesti dipatuhi dan SOP-nya amat ketat sekali. Jadi walau latihan badminton misalnya, court pun dari segi jarak antara court dengan court yang lain ada jarak, mungkin ada di antara court dengan court tu ada court kosong dan sebagainya. Jadi semua perkara ni akan dipatuhi oleh Kementerian Belia dan Sukan supaya dapat kita elakkan jangkitan kepada atlet-atlet kita. Dan kita merasakan bahawa keperluan untuk atlet kita kerana mereka akan mewakili negara ke Sukan Olimpik yang saya difahamkan akan diadakan pada tahun 2021 kalau tak silap. Ya, tahun ini mungkin tidak ada, dah diumumkan, tapi awal 2021 akan diadakan. Jadi mereka mewakili negara. Jadi sebab itulah kita membenarkan mereka mengadakan latihan, tetapi SOP-nya adalah amat ketat dan kita bersetuju supaya satu jawatankuasa pemantauan yang dipengerusikan oleh Menteri Belia dan Sukan untuk memantau pelaksanaan dan juga SOP yang telah pun kita keluarkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Pesanan saya, terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Tok Sri. Mesyuarat hari ini ada tak capai apa-apa keputusan berkaitan dengan ibu bapa yang masih degil bawa anak-anak pergi mall ataupun hospital? Sebab semalam DG pun ada mention akan ada meeting pada hari ini dengan MKN. Dan soalan kedua, KKM juga telah menasihat orang ramai untuk tidak menziarah kubur pada tahun ini. So saranan tersebut dapat sambutan baik daripada beberapa negeri. Daripada pihak kerajaan persekutuan bagaimana? Adakah ia akan dikuatkuasakan? Itu saja. Memang kita ada bincang tentang ibu bapa yang membawa anak ke shopping kompleks. Ya. Setakat ini tidak ada SOP, tidak ada peraturan. Tapi setakat hari ini, setiap hari pun saya, DG Kesihatan memberi nasihat. Kalau kita bincang tadi, ada beberapa implikasi lain yang kita pertimbangkan. Sebab tu kita tak putuskan tadi. Sebagai contoh, ada ibu tunggal yang mempunyai anak kecil. Kalau mereka dihalang untuk bawa anak ke pusat membeli belah, dan jika mereka bawa, mereka dikenakan compound sebagai contoh. Jadi, di mana mereka nak tinggalkan anak mereka sebagai contoh? Kalau mereka bawa, mereka kena saman. Kalau tak bawa, kalau dikunci di dalam rumah, anything can happen pada anak mereka. Kalau mereka tinggalkan dalam kereta, takut ada kes kematian anak di dalam kereta, seperti yang kita pernah baca dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan juga yang kita perincikan tadi. Beberapa isu-isu. Jadi sebab itulah kita tadi kita bincang, tetapi kita minta supaya KKM, MKN bincang semula, sit down dan discuss lebih detail. Kita takut akhirnya timbul satu isu baru pula akibat daripada tindakan kita. Yang keduanya dari segi nasihat. Semalam DG mungkin menasihat supaya tidak pergi ke kubur sewaktu raya. Nasihat, ya, masih lagi nasihat. Walaupun saya tidak tahu sama ada akan keluar SOP atau tidak, kerana tidak dibincangkan tadi. Tidak dibincangkan. Tetapi seperti kita kata, MKN dan KKM boleh sentiasa membincangkan. Kalau mereka ingin mengeluarkan SOP, dan mereka mungkin boleh maklumkan kepada kita. Tapi setakat ini adalah nasihat. Saya percaya sebenarnya kawalan kendiri itu lebih penting. Disiplin diri itu penting. Tak perlu kita setiap masa untuk membuat peraturan dan undang-undang. Kalau perkara itu mendatangkan bahaya, walaupun tidak ada undang-undang, kita perlu lindungi anak kita daripada bahaya. Kalau bawa anak kecil ke shopping kompleks mendatangkan bahaya, tak payah bawa anak kita ke shopping kompleks kerana membahaya. Seperti saya katakan bahawa
virus COVID-19 ini akan terus berada di sekitar kita. Minimum 2 tahun. Dan WHO mengatakan kemungkinan akan sampai 5 tahun. Iaitu sehingga ditemui vaksin untuk mengubat penyakit COVID-19 ini. Kalau 2 tahun, tak mungkin PKP ini akan kekal 2 tahun. Apabila PKP ditamatkan, SOP, peraturan tidak boleh lagi dikenakan kepada rakyat negara kita. Maka kawalan kendirilah yang melindungi kita. Sebab saya katakan bahawa COVID-19 virus terus berada di sekitar kita. Mereka yang kita temui mungkin kawan kita merupakan carrier, pembawa kepada virus tersebut. Undang-undang tidak ada. Dan kita tak boleh saman sesiapa lagi nak balik kampung ke nak buat apa ke selepas itu. Jadi tetapi kitalah yang perlu sedar apakah tindakan kita itu membahaya ataupun tidak. Kalau tindakan itu bahaya, maka jangan kita lakukan perkara yang membahayakan tersebut. Sebab itulah banyak sekarang kita buat secara nasihat. Kita kurangkan, kita longgarkan berbagai-bagai perkara, tetapi kita tetap memberi nasihat bahawa kalau boleh jangan. 20 orang boleh datang ke rumah kita, boleh beraya di rumah kita. Tapi ramai yang punya kesedaran semalam, saya sebut berapa jumlah dia semalam, 74% mengatakan bahawa dia nak beraya sendiri, tak mahu orang luar datang ke rumah dia kerana itu adalah kesedaran diri sendiri. Jadi yang pentingnya adalah kesedaran diri sendiri. Jadi yang anak ke kubur dan sebagainya setakat ini adalah masih di dalam peringkat nasihat, dan kalau ada apa-apa SOP dan sebagainya akan terus kita bincangkan dan mungkin kita akan umumkan kalau ada akan umumkan. Setakat ini kekal sebagai nasihat semata-mata, masih lagi di peringkat nasihat. Okey. Datuk Seri, pengusaha kedai gunting rambut merayu agar kerajaan membenarkan perniagaan mereka dibuka semula, memandangkan 2 bulan mereka kehilangan sumber rezeki, dan malah mereka bersedia mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan sekiranya dibenarkan. Komen Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Ya, saya pun terima rayuan. Seperti saya kata, handphone saya ni ramai orang tahu rupanya nama. Dan kali saya kena tulis Superman jugalah. Batman, Superman. Ramai orang tahu. Malam-malam pun saya terpaksa menjawab. Memang ramai pengusaha-pengusaha, tukang rambut, gunting rambut, persatuan-persatuan gunting rambut WhatsApp saya supaya kalau boleh diberikan kebenaran. Saya tahu biasanya perniagaan yang paling laris sebelum raya ni. Sebab biasanya raya orang gunting rambut. Walaupun setakat ini kita belum bincangkan lagi. Ya, kerana setakat ini gunting rambut masih lagi di dalam list negatif ataupun list yang terlarang. Jadi setakat ini kita belum ada sebarang perbincangan. InsyaAllah kalau ada kita nampak, kalau dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, kita boleh berbincang tentang gunting rambut ni, kita akan bincang tentang gunting rambut ini untuk memberi kebenaran. Setakat ini kita tidak mendapat sebarang nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Ya. Ada yang tak sempat daftar program Gerak Malaysia baru-baru ini disebabkan sistem atau aplikasi yang digunakan dengan data hang. Disebabkan tiada lagi program ini. Ada tak belakang kes-kes tertentu untuk membenarkan perjalanan bermula, contohnya suami ataupun isteri dan ataupun anak-anak? Dan bagaimana pula kalau contoh kes masalah rumah tangga, mungkin datang nak ambil anak-anak, komoditi? Ya. Peluang dah diberi sebenarnya 4 hari itu. Waktu itulah nak ambil anak ke, ada masalah lain-lain ke, waktu 4 hari itulah. Ramai yang ambil kesempatan waktu itu. Tapi selepas 10 hari bulan, kita dah kata tutup. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahawa untuk rentas negeri ini kebenaran daripada polis. Jadi kalau ada isu yang betul-betul serius, yang pada
tanggapan polis boleh dibenarkan pergerakan tersebut, maka kita terserah kepada budi bicara pihak polis. Jadi yang kes-kes tertentu ni boleh merujuk kepada pihak polis untuk mendapatkan kebenaran. Tetapi peraturannya, SOP-nya jelas. Tiada lagi rintas negeri dibenarkan. Okey? Assalamualaikum Tuan Sri. Difahamkan hari ini Kementerian Perpaduan Negara akan membentangkan SOP berkaitan rumah ibadat. Jadi adakah telah dibentangkan dan apakah keputusannya dan bila rumah-rumah ibadat ini boleh dibuka? Ya, tadi saya umumkan tentang KBS. Ya. Tapi dan sebenarnya memang ada pembentangan daripada Kementerian Perpaduan. Cuma saya tak umumkan lagi kerana kita belum lagi mencapai persetujuan tadi, kerana ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi lagi. Dah dibentangkan, dah dibincangkan, tetapi ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi, dan Menteri Perpaduan memaklumkan bahawa Menteri Perpaduan akan jumpa semula dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Pemimpin agama lain selain daripada agama Islam lah. Agama lain dia akan jumpa semula untuk memberikan cadangan yang dikemukakan, cadangan balas yang dikemukakan oleh mesyuarat pagi tadi. Jadi mungkin minggu ni mungkin dibincang balik. Kita ada mesyuarat hari Khamis, kalau sempat hari Khamis, kalau tak sempat hari selepas itu, bentang semula, kita bincang semula, dan kalau boleh setuju, dan saya akan umumkanlah apa benda persetujuan yang dicapai tersebut. Okey. Semalam juga di media sosial laporan media yang mengatakan Datuk Seri menyatakan tidak boleh rentas daerah semasa hari raya. So benar atau tidak berita tersebut? Dan yang kedua, sebenarnya PMO boleh ada pergerakan rentas negeri untuk suami isteri yang terpisah sebab kerja di negeri lain-lain. So boleh ke pergerakan itu diadakan sewaktu tempoh raya? Sedangkan untuk sebab raya memang Datuk Seri kata pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan. Ya. Yang pertamanya, berita semalam tu tidak ada dalam media perdana, tidak ada dalam media perdana, cuma dalam media sosial. Kalau tak ada dalam media perdana, maknanya berita palsu lah tu. Berita yang dikeluarkan berita palsu, kerana setakat hari ini rentas daerah dibenarkan, masih dibenarkan. Walaupun seperti saya kata tadi, di dalam Akta 342 Kementerian Kesihatan, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan, boleh membuat perubahan dari segi SOP ataupun peraturan-peraturan yang telah kita perkenalkan dan umumkan. Katakan tiba-tiba dia kata tak boleh. Sebagai contoh, tadi kita kata untuk ke kubur ni masih dibenarkan, dan dia menasihatkan tak benar. Dia kata nasihat, tapi tiba-tiba Kementerian Kesihatan merasakan bahawa tak boleh, maka dikeluarkan peraturan tak boleh, maka tak boleh lah. Jadi setakat hari ini kebenaran untuk merentas daerah adalah dibenarkan. Jadi selagi tidak ada pengumuman baru yang mengatakan tak boleh, maka merentas daerah adalah dibenarkan. Masih boleh, ya? Masih boleh. Kalau daripada daerah Petaling Jaya nak pergi ke Kajang, bolehlah. Atas daerah dalam negeri yang sama, boleh. Boleh dalam negeri yang sama. Within intrastate dibenarkan, boleh. Tentang yang nak bergerak suami isteri, selain kita tidak benarkan balik ke kampung merentas negeri. Jadi itu termasuklah semua pihak. Untuk suami isteri yang nak menziarah suami di tempat lain, sepatutnya berlaku bukan untuk hari raya. Itu adalah kebenaran bukan untuk hari raya. Itu untuk hari-hari biasa. Jadi ramai yang mengambil kesempatan ini kerana kebenaran tersebut, maka dia pun nak balik raya. Tetapi saya dah katakan, walaupun dia nak rentas negeri
untuk berjumpa dengan isteri atau suami atau keluarga dia juga mesti mendapat kebenaran polis. Kalau polis berpuas hati bahawa tujuan dia balik bukan untuk raya tapi benar-benar kerana dia dah lama sangat tak balik dan dia rindu dengan keluarga, dia nak balik, dan kerana ada kebenaran daripada kerajaan nak dibenarkan, terserah kepada polis. Tetapi general rule-nya nak balik menentas negeri untuk raya tak boleh. Termasuklah kes yang melibatkan suami isteri tadi. Yang kita benarkan dulu bukan waktu hari raya tapi hari-hari lain. Jadi saya nasihatkan siapa yang berminat nak balik macam tu, penentang negeri, jumpa polis. Kalau polis puas hati, benarkanlah. Kalau polis tak benarkan, maka mereka masih tidak dibenarkan balik ke kampung. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.